أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله، ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله، لا يأتي بالحسنات إلا بالله. بسم الله ما شاء الله، لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح الخاتم السابق الباشر الناذر الهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس السعيد لمن لبس الجديد وإنما السعيد لمن خاف بالوعيد. ليس السعيد لمن تزين بزينة الدنيا وإنما السعيد لمن تزود بزاد التقوى. ليس السعيد لمن طعم الحلاوة وإنما السعيد لمن ترك العداوة. ليس السعيد لمن ركب المطايا وإنما السعيد لمن ترك الخطايا. ليس السعيد لمن بسط البساط وإنما السعيد لمن جاوز الصراط. ليس السعيد لمن شرب الخمر والبير وإنما السعيد لمن اشتغل بالتحميد والتكبير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, terima kasih kepada Tuan Pengerusi Majlis dan kepada sahibul fadilah al-mukarram, kepada mudir dan kepada mamaya kita dan kepada penjaga-penjaga anak yatim, para ustaz dan ustazah, dan kepada anak-anak istimewa, anak-anak yatim, dan kepada umumnya, kepada kaum ibu dan kaum bapa, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dimuliakan, yang dirahmatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah, sama-samalah kita mengucap syukur kehadrat ilahi yang mana Allah Subhanahu wa taala wi peluang kepada saya dan juga kepada kaum ibu dan kaum bapa dapat kita bersama-sama berada di dalam satu majlis yang sangat-sangat mulia oleh Allah. Kita berada di dalam satu perhimpunan yang sangat-sangat disukai oleh Allah. Kita berada di dalam satu tempat yang sangat berkat, sangat-sangat di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Dan terima kasih kepada mudir sekolah, kepada mamaya, kepada ustaz-ustaz yang mana sudi jemput saya untuk mari bercakap sekodarlah pada hari ini. Dan betul-betul saya berasa gemar, saya berasa mujur kerana siapa hajat saya dapat mari di sini. Dengan kerana saya perlu dengar pondok mamaya ni lama dah, tapi tak tahu tu mana. Nah, jadi alhamdulillah dapat kenal dan dapat bersama-sama dengan anak-anak yatim pada hari ini, alhamdulillah. Kemudian ramai orang hidup di atas dunia ni, ramai di kalangan manusia ni duk rebut peluang. Ramai manusia yang berada di atas dunia Allah ni, ramai manusia ni masing-masing cari peluang. Ada setengah manusia ni dia cari peluang untuk nak kaya sekaya-kaya ni. Lalu tu dia usaha sungguh-sungguh, dia gerbel sungguh-sungguh, dia tu kacau sungguh-sungguh. Dengan kerana dia ambil peluang yang Allah Ta'ala hidup dia di atas dunia ni, dia ambil peluang ni nak jadi orang kaya sekaya-kaya ni. Ada setengah manusia ni, dia rebut peluang supaya dia tu jadi orang yang kedebel di atas dunia. Ada setengah manusia, dia ambil peluang hidup di atas dunia ni supaya menjadi orang yang terkenal, wal'iyazabillah. Orang panggil masing-masing rebut peluang. Ada setengah manusia ni dia ambil peluang untuk nak kaya. Ada setengah manusia ni dia ambil peluang untuk nak jadi orang berpangkat tinggi. Ada setengah manusia ni dia ambil peluang untuk jadi orang terkenal, wal'iyazabillah. Ada setengah manusia dia ambil peluang macam-macam. Tapi tak berapa ramai manusia yang dia fikir ni untuk rebut peluang. Yang peluang ni peluang yang sangat berharga, peluang yang sangat-sangat besar nilainya, peluang yang sangat-sangat diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama dia yang wajib kita setiap orang yang Allah Ta'ala hatta kita mari dunia ni, kita nak orang kena fikir rebut peluang ni. Yang manusia dah rebut peluang nak kaya, tak salah. Yang manusia dah rebut peluang nak lebih, tak salah. Tapi yang paling lebih pada tu lagi, yang sangat penting dalam hidup kita, lebih lagi kita mari dunia ni sementara kita nak pergi akhirat. Yang kita setiap orang kena fikir, yang kita setiap orang kena berkira, yang kita setiap orang kena rebut peluang yang Allah Ta'ala hatta kita mari dunia ni peluang pertama, peluang untuk sapa kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Peluang ni wajib kita nak orang kena nak. Peluang untuk kita nak sapa syurga. Kama dia hak demo cerdik lagi, hak demo bijak lagi, hak demo tu masya-Allah. Dia bukan sekadar mikir nak peluang masuk syurga dah. Dia fikir selapis lagi. Bukan sekadar mikir peluang nak masuk syurga. Dia mikir sekarang lagi ni, walaupun dia dapat masuk syurga, dia mikir selagi nak rapat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni dia. Ni setiap manusia kena fikir. Yang pertama kena rebut peluang ni untuk masuk syurga. Tapi masya-Allah, ada setengah-setengah manusia tu fikir yang Allah Ta'ala wik dia. Dia bukan sekadar mikir sekadar masuk syurga dah. Dia fikir selapis lagi. Apa dia fikir selapis lagi tu? Bukan sekadar nak masuk syurga, bukan sekadar nak mendiami dalam syurga. Dia mikir siapa nak rapat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagaimana di dalam dia tulis, jangan nama masya-Allah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kafilul yatim lahu aw li ghairihi ana wa huwa kahataini fil jannah wa asyara malikun, yani Malik bin Anas bisibabati wal wusta, masya-Allah, rahu Muslim. Ni nyata dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kama dia
Sebelum daripada saya nak pergi sedikit lebih kurang hal-hal penjaga anak yatim, saya nak tanya, afdalul makhluqat, selebih-lebih kejadian Allah, semelia-melia makhluk, selebih-lebih manusia, siapa dia? Orang yang Allah Ta'ala paling sayang, orang yang Allah Ta'ala paling kasih, orang yang Allah Ta'ala paling mulia, orang yang awal-awal dapat masuk syurga Allah, orang yang awal-awal bangkit di padang mahsyar, orang yang hati sangat mulia, orang yang paling banyak sabar hidup di atas dunia, orang yang dia lapar sampai ikat batu di perut, orang yang fikir ummah sampai dia menangis setiap-tiap malam berdoa kepada ummah, tak lain tak bukan dah. Orang yang paling mulia, orang yang paling lebih, orang yang paling dikasih oleh Allah, tak lain tak bukan nabiyuna wa habibuna wa syafi'una Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi. Pas saya nak tanya, orang lebih sekali, orang paling mulia sekali, orang yang bertuah sekali, orang yang dipaling kasih oleh Allah, Allah Ta'ala pilih golongnya mana? Orang paling mulia di sisi Allah, orang yang paling lebih di sisi Allah, orang yang paling mulia dalam segala kejadian Allah, ialah Nabi Muhammad. Kami dia Allah Ta'ala pilih orang yang dia paling kasih, orang yang dia paling sayang, orang yang awal-awal masuk syurga, orang yang digelar Habibullah. Allah Ta'ala pilih di kalangan anak yatim. Allah Ta'ala tak pilih orang kedebah. Allah Ta'ala tak pilih anak-anak orang kaya. Allah Ta'ala tak pilih anak-anak sedekah. Tapi Allah Ta'ala pilih orang yang dia sangat kasih, orang sangat mulia, orang sangat butuh dalam kehidupan. Allah Ta'ala pilih anak yatim. Dengan kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia yatim lagi piatu. Allahu Rabbi ya Karim, la haula wala quwata illa billah. Kita ramai-ramai pagi ni, kau ibu baik, kau bapak baik, ni semua yang mana hadir pada hari ni, kita besok soal dak diri kita. Kita besok tanya ke dak diri kita ni nah, aku ni nah nak jadi orang yang mulia ke dak di sisi Allah. Belalah di sisi manusia tak pakai ikut manusia ni. Ya manusia ni walaupun satu dunia pakai suka kita, satu dunia pakai kena kita, satu dunia pakai puji kita, tapi kalau Allah Ta'ala seorang tak redha, maka dengan kau cerak kita akhirat sini. Maka kita tak nak mikir banyak bab manusia. Kita kuat satu benda yang Allah Ta'ala redha, Allah Ta'ala suka, Allah Ta'ala mulia, cukup dalam kehidupan kita. Maka kita biasa tanya kedak, aku nak jadi kedak orang yang mulia di sisi Allah. Kita kena mikir, aku nak jadi orang yang mulia di sisi Allah. Kalau kita nak jadi orang yang mulia di sisi Allah, nak alam mana? Nak alam mana? Banyak jalan. Kalau kita nak bangun semaya tahajud nak malam, rasa tak ada jalan. Tengok muka kucing dah nampak malam. Nak pergi semaya Jumaat, nak waktu, berasa tak ada jalan. Nak zikir sampai beratus-ratus ribu sehari, berasa tak ada jalan. Kenapa lagi tu? Orang panggil apa tak ada jalan mana? Akan tetapi kalau kita nak jadi orang yang mulia di sisi Allah, tak payah. Kita kena memulia kepada orang yang dimuliakan oleh Allah. Kalau kita nak jadi seorang yang mulia oleh Allah, kita kena memulia, kena hormat kepada orang yang dimulia oleh Allah. Maka orang yang Allah Ta'ala mulia, salah satu daripadanya siapa dia? Ialah anak yatim. Anak yatim ni Tuhan mulia. Allah Ta'ala kasih, Nabi pun kasih. Siapa Nabi pun kata dalam hadis, siapa dia nak rapat dengan aku, siapa dia nak buat baik dengan aku lepas pada aku mati, maka buat baiklah kepada anak yatim. Saya jamin 100%. Misalnya
Kalau Nabi ada lagi lon ni. Kalau Nabi ada lagi lon ni, misalnya Nabi tu mari di petani, mari di segoro, mari di hanyai, kita boh kata Nabi ada lagi di Madinah. Amo nak tanya kita gizerah dak Nabi Madinah, cerak pakak gi. Kalau Nabi mari di segoro, cerak kita pakak gi. Kalau Nabi kita mari di menara, cerak kita pakak gi ziarah. Kalau Nabi mari di petani, cerak kita nak jabat saleh dengan Nabi. Kalau Nabi mari di petani, segera jalan, cerak nak pergi jumpa Nabi, nak pergi tengok wajah Nabi, nak berjabat saleh dengan Nabi, nak peluk Nabi, kita nak buat macam-macam kebaikan dengan Nabi. Tapi di hari ni kita terlupa. Walaupun Nabi mati dah, walaupun Nabi wafat dah, walaupun Nabi tinggal dunia dah, tapi saudara dia ada, adik-beradik dia ada. Siapa dia? Ialah anak yatim. Siapa dia nak berjabat saleh dengan Nabi? Berjabat saleh dengan anak yatim. Siapa dia nak kucuk tangan Nabi? Kucuk tangan anak yatim. Kalau siapa nak makan kepada Nabi, makan kepada anak yatim. Kalau siapa nak dos sekali dengan Nabi, dos sekali dengan anak yatim. Kalau siapa dia nak baik dengan Nabi, baik dengan anak yatim. Allahu Rabbi ya Karim. Sabit tu bertuah, nasib baik mana-mana manusia yang Allah Ta'ala pilih, mana-mana manusia yang Allah Ta'ala pilih untuk menjadi seorang penjaga anak yatim. Allahu Rabbi ya Karim. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Bukan setiap orang, bukan setiap orang nak dapat jaga anak yatim ni. Ini dia ni. Allahu Rabbi ya Karim. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Kelik ke asal masalah kita. Orang yang paling lebih, orang yang paling mulia, orang yang paling dikasih oleh Allah, Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad di kalangan anak yatim. Dan satu lagi, kita kena menjadi seorang yang hati mulia. Lihat hadis Nabi sebut nyata, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa yanzuru ila qulubikum wa a'malikum atau kama qala. Allah Ta'ala tak ada tilik pada rupa parah, Allah Ta'ala tak ada tilik pada harta benda kamu, tapi Allah Ta'ala tilik kepada hati kamu. Kama dia, kalau kita nak jadi seorang yang hati mulia, kalau kita nak jadi seorang yang hati mulia ni, nak buatlah mana? Nak buat apa? Kalau nak jadi seorang yang hati mulia ni, ialah hati kita kena kasih, kena cinta, kena berserah dengan orang yang mulia oleh Allah. Kita nak jadi orang yang hati mulia, hati kita kena kasih, kena cinta, kena mesra kepada orang yang dimulia oleh Allah. Pasal apa dia orang yang dimulia oleh Allah? Yang pertama Nabi Muhammad, dan salah satunya ialah anak yatim. Ada satu firman Allah Ta'ala dengan ayat ni, kalau orang faham sungguh pada hak ni, Allah Ta'ala kata, ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadhalika alladhi yad'u al-yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin ila akhir ayat. Kita dah ingat belakang dah, kita ni hafal je kecil lagi dah, tapi ramai lagi manusia ni dia belum dapat amal dengan sempurna dengan ayat ni. Allah Ta'ala kata, ara'aita alladhi yukadzibu bid-din, ya Muhammad, wahai Muhammad, adakah kamu nak tahu ni, ada setengah sekelompok manusia ni, mu nak tahu ke dah? Siapa dia ni? Yukadzibu bid-din, dia mendusta agama Allah. Walaupun kalau dia mengaku kata dia tu orang agama, dia tu kuat agama, dia tu rajin amal, dia tu orang beragama yang kuat, akan tetapi kalau dia tak buat benda ni, Allah Ta'ala kata dia dah bohong agama lagi. Siapa dia? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim.
Mereka itu siapa dia? Orang yang menghardik, orang yang wak nyanyo, orang yang tak bercara, orang yang tak pada, orang tak ambil wak kira bercara, orang yang tak tanya khabar berkenaan dengan anak yatim. Ramai di hari ini orang kaya. Orang kaya banyak, alhamdulillah. Mana-mana orang kaya, kalau dia jadi kaya saja tak pada ke anak yatim, di hari akhirat belik cerak nak jawab hadapan Allah. Tuhan tanya saya lah. Tuhan tanya sungguh. Bab perkara yang kita maklum dalam hadis, wa an malihi, daripada harta yang kita dapat, kekayaan yang Allah Taala beri kita. Allah Taala nak tanya, kita dah habis ke mana harta kita? Sampai di hari ni kita nak buat sekolah, kita nak jaga anak yatim betul-betul ni kita tak ada, tak kuasa. Kita kurang-kurang kita bantu anak yatim. Sekadar yang kita mampu. Kalau nak molek ni, harta kita ni kita bagi lalu dah. Bagi 3 bagi. Wisupang daging gerbel. Kalau daging gerbel pandai bagi 3 bagi. You makan segi. Tu jeng cak atas segi, tu jeng cak bawah segi. Hanya bagi kau tu. Tu daging gerbel. Kalau daging gerbel tu kita pandai bagi 3 bagi. Dema kia harta yang Allah Taala beri kita ni, kita kena bagi 3 bagi tu. Wisupang daging gerbel tu. Mana? 1 bagi untuk kita hidup dunia. 1 bagi untuk anak cucu. Dan 1 bagi untuk bantu agama Allah. Ni bawa ya Allah. Duit kita berjuta-juta. Setengah demo tu puluh juta. Setengah demo tu ratus juta. Kalau duit kita berjuta-juta ni, kalau kita tak biasa bantu anak yatim, tak biasa tolong pakai miskin, maka macam mana nak jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Allahu Rabbi ya Karim, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Anak yatim ni, kita apa khabar? Kita hidup dunia ni tempat bergantung kita ayah dengan mak. Tak itu. Muka budak-budak kan, ada gapo-gapo manja ke ayah, ada gapo sikit banyak manja dengan mak. Muka ayah dengan mak kita ni. Terus kita mikir, kalau kita tidak ada ayah, kalau kita tidak ada mak, di mana tempat yang kita nak bergantung? Nak bergantung mana? Ni kita ada ayah, ni kita ada mak. Ada gapo manyo dengan mak, ada gapo manyo dengan ayah. Tiba-tiba anak yatim ni, dia nak manyo dengan ayah dia, dia nak mengadu ke ayah dia tak ada dah. Nak mengadu kepada abah dia wafat dah. Nak mengadu kepada mak dia, nak mengadu kepada ibu dia mati dah. Sampai orang yang tak percaya ke anak yatim, wak nyanyo ke anak yatim ni Nabi murid sungguh. Siapa Nabi kata supaya menyakiti akan daku dah. Allahu Rabbi ya Karim. Siapa dia wak baik dengan anak yatim? Wak baik anak yatim ni Allah setara mana ya. Dalam hadis Nabi sebut, Nabi kata, irham, merahmatilah kamu, wak baiklah kamu, kesia belahlah kamu al-yatima akan anak yatim. Maka kita wak baik dengan anak yatim ni, kurang-kurang Nabi kata apa? Kurang-kurang gosok pala tak apa dah. Gosok pala tak apa dah. Sapu pala. Pala ada Nabi sebut berapa banyak rambut yang ada di pala anak yatim, maka sebanyak itulah Allah Taala mengampunkan dosa kita. Sampai petua orang yang jaga anak yatim, kadang-kadang nari dah gosok pala anak yatim. Setiap hari, bukan sore, 2, 3, 10, sampai 100. Setiap hari Allah Ta'ala dah mengampunkan dosa dia. Allahu Rabbi ya Karim. Ning bertuah. Kalau siapa dia tak percaya anak yatim, kalau siapa dia menghardik waknanya ke anak yatim, orang ni belum sempurna agama yang ada pada dia. Belum sempurna lagi agama yang ada pada dia. Di dalam Suratul Insan,
hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtali faj'alnahu sami'an basira inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira innal abrara yashrabuna min kasin kana mizajuha kafura 'aynan yashrabu biha ibadullah yufajjirunha tafjira yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbi miskinan wa yatima. Ning dia seorang insan, seorang manusia yang dimulia oleh Allah, masa dia hidup di atas dunia ni, dia sempat makan kepada pakai miskin dan anak yatim. Kalau siapa yang hidup di atas dunia, dia tak ada makan kepada pakai miskin, dia tak ada menjamu kepada anak yatim, orang tu bermasalah apabila dia mati jumpa Allah Subhanahu wa taala. Allahu Rabbi ya Karim, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Nah, ibu bapa semua ni, ada satu benda yang saya nak pakai mikir. Ayah-ayah, ustaz-ustaz biasa mikir ke tak? Kita ni apabila kita wafat, apabila kita mati, nak pergi jumpa Allah, kalau kita mati tak ada buat gapo sekarang habuk pergi jumpa Tuhan sia. Kalau kita mati amal kita tak bawa, isi kita tak bawa sia. Amun nak banding mudah-mudah ya. Supaya kita pergi beli wah diri ye. Tak plan dia habis dah. Supaya kita nak pergi beli wah diri ye. Pak pergi beli wah diri ye ni 3-400. Apabila kelip belah isi tak ada butir saja. Murih tak rasa? Beli 3-400 diri ye. Diri batam mahal diri ye. Kelip belah diri ye saning tu ni, isi tak ada butir je. Marah kita. Jual diri ye pernah mak isi tak ada butir saja ni. Kena bahasa pengah, ya gata kelip diri ye tu, ambil duit kelip. Kalau tak ada isi tu tak apa lagi. Kelip belah deriye ni, isi tak ada dah, ada hulak pula. Deriye tu isi tak ada dah, ada hulak pula tambah dalam deriye. Hak ni pakai lepas terus deriye tu. Pakai lepas terus. Demikianlah kita nak pergi jumpa Allah Subhanahu wa taala. Kita cerak nak orang kita kena jumpa dengan Tuhan. Apabila hari kita pergi jumpa dengan Allah ni, kalau kita mati kelip kosong, kalau kita mati isi kita tak ada, amalan kita tak ada, Allah Ta'ala mana tak marah. Kita pergi beli wah diri kelip belah isi tak ada lagi kita murah. Pas kita kelip jumpa Tuhan, kita tak ada amalan yang baik untuk nak pergi menghadap Allah, Allah mana tak marah. Pas kita pasal cek dah, di atas diri kita ni ada ke tak amalan fisik? Kere-kere belakang itu. Ya di atas diri kita ni kena ada sekarang pisang. Kalau tak ada sahabat sia, anak nak banding supaya menatu dengan tok tua. Kita jadi menatu ni kena ada pisang sekarang. Kalau tak ada sahabat hamba tok tua sungguhlah. Dia mau tanya, gano media tua menatu? Tuwe huduh lagi, hitai lagi, sesak lagi, mengaji podak. Hagano media anak tu Allah. Hagano rajanya tu. Ada pisik, rajin sungguh. Hari tu tua 8 menyayu, patu beruk mengaji tu senang. Nanti banyak. Rajin, tua tanah tak apa-apa lah. Hagano rajin sungguh, ada pisik dalam diri. Hagano media tu anak tu, malah lagi, sesak lagi, huduh lagi, hitai lagi. Hagana mewah menatu. Allah ya. Jadi besarah dia engkau. Ada juga pisai. Hagana media wah menatu. Huduh lagi, jahil lagi, malah lagi. Hagana mewah menatu. Kaya. Kebun diri saja ni 50 rai. Kebun getah 100 rai. Kebunnya 100 rai. Kita tolak ni 20 hutai wak manyu. Berau lah pekau wanaknya. Kaya sabit ambil wak menatu tu.
Lepas misalnya huda lagi, hitam lagi, akhlak tak molek lagi, sesak lagi, malah lagi, tak jangok lagi, tak semaya lagi. Orang ni tak sampai seminggu hamba tua rasa. Sebab apa? Di atas diri dia ni tak ada benda molek sahabat. Tak ada benda pisik dia panggil. Ya kena ada sekarang. Hak ni kita banding kita sama manusia. Demikianlah kita nak pergi menghadap Allah. Kita nak pergi jumpa Tuhan ni, apa kata benda yang pisik yang ada di kita. Amal apa? Amal pisik, amal istimewa yang ada kita. Biasa cek dah. Dah cek manis ya. Nyanyo. Kalau kecil manis darah tingginya cek tak kau apa. Tu baik ni kan. Hak tu cek. Kalau kecil manis darah tinggi takut gemuk. Hak tu cek tu mana kilo tak berhenti takut gemuk. Hak tu cek. Tapi kerana kita tak cek kata apa bekalnya yang aku nak pergi menghadap Allah, benda yang istimewa aku nak pergi menghadap Tuhan. Gapo? Kita maya tajuk nak malam, yalah. Kita sedekah juta-juta, ada. Kita jemaah tak biasa tinggal jadi hidup sampai mati, ada. Kita maya duha, maya witir tak biasa tinggal sama hidup, ada. Tak ada sahabat apa ni. Baca Quran 3 hari khatam, ada. Ada. Hani kita tak ada benda pisik. Maka dalam banyak-banyak benda pisik gapo? Ialah orang yang dia ada benda pisik, benda istimewa apabila dia jadi seorang manusia yang dapat jaga anak yatim. Masya Allah. Orang yang dapat jaga anak yatim, orang tu ada benda istimewa dalam hidup dia. Ada amalan istimewa. Sebab apa? Ada isi dah nak pergi jumpa Tuhan. Hak amu bimbang gapo? Nak pergi jumpa Allah, isi tak ada dah, ada hulak pula. Berat. Seperti dia. Kelai belah isi tak ada tu sodah, ada hulak. Dia diri ada hulak, dia mau lepas dia tu. Demikian manusia, apabila pergi jumpa Tuhan kalau ada hulak, Tuhan lepas dengan kau wal iazabillah. Maka hulak apa yang kita takut? Hulak apa? Hulak yang paling takut untuk kita nak pergi jumpa Allah, hulak takabur dengan anak yatim. Hal ni lah hulak paling bahaya kali. Orang yang wak nyanyo ke anak yatim, orang yang takabur dengan anak yatim, orang yang tak bercara ke anak yatim, orang yang merhardi anak yatim. Kalau siapa dia ada sifat ni, orang tu bawa hulak pergi jumpa Tuhan. Kalau diri ada hulak, dia mau lepas leto siapa. Kalau manusia wak hulak wak nyanyo ke anak yatim, orang tu Tuhan lepas masuk dengan ke Allah Subhanahu wa taala. Wal iazabillah summa wal iazabillah. Allahu Rabbi ya Karim. Anak yatim bukan sekadar diri dia dak lebih, siapa lekro hak dia pero lagi lebih. Amun nak tanya dalam Quran ni surah pengamu hak paling panjang sekali, surah apa? Wadduha, panak dia tu. Surah apa paling panjang sekali? Surah Yasin, panak. Surah apa paling panjang dalam Quran? Tak biasa baca kali. Surah yang paling panjang Suratul Baqarah. Suratul Baqarah. Dalam Quran ni surah yang paling panjang surah Baqarah, surah lembu. Pana tanya, lembu tu lembu siapa? Lembu biar tu. Lembu pemak tu berak tak batas lah pakai gijah tu. Lembu siapa tu? Yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran, lembu anak yatim. Ini dia Suratul Baqarah, satu surah yang Allah Ta'ala letak nama surah lembu. Patu lembu siapa? Melia siapa ke lembu? Lembu siapa ni? Lembu bagi anak yatim. Allahu Rabbi ya Karim. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ada seorang sahabat, tak silap saya nama Sauban, Allahu Rabbi. Ada seorang sahabat nama Sauban. Dia ni orang tubuh, orang berisi, orang sedap tubuh dia ni. Tiba-tiba lama-lama kau kuru.
Apabila seorang sahabat Nabi dok kuru, maka sahabat tengok dia tu pelik. Gano ni sahabat jadi kuru. Gano ni jadi kau tak sihat. Lalu tu berita ni sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila berita ni sampai Nabi, lalu tu Nabi tanya sahabat hok nak kurus ni. Hok nama Sauban. Nabi tanya, "Wahai sahabat, wahai Sauban, aku ingat mu dulu ni orang tubuh. Mu dulu ni orang berisi. Mu dulu ni orang gemuk. Tapi gana hari ni mu kurus. Gana hari ni mu jadi kenapa kurang sihat? Isteri napa kurang ni?" Lalu tu Sauban ni jawab, "Ya Rasulullah, aku serabut. Aku bimbang. Aku serabut. Aku makan tak lalu. Tidur tak jenuh. Aku serabut." Seorang sahabat yang serabut. Serabut apa? Di hari ni kita serabut sekerak murah. Di hari ni kita serabut barang tak laku. Di hari ni kita serabut barang mahal. Di hari ni kita serabut macam-macam. Tapi seorang sahabat ni dia serabut sampai kuruh. Tidur tak jenera, makan tak lalu, dia serabut. Dia bimbang, dia serabut. Lalu tu Nabi tanya, "Hei Sauban, hei sahabatmu serabut apa wayak aku?" Lalu tu seorang sahabat jawab, "Aku serabut." Serabut apa? Dunia ni ku semaya kali denganmu. Dunia aku berjabat salah dengan engkau. Dunia aku jumpa muka engkau setiap hari. Dunia aku dengar engkau berkhutbah. Dunia aku dengar engkau bersarah. Tapi ku serabut apabila bakit di pada masa besok. Aku serabut takut aku tak berjumpa denganmu di pada masa esok. Sebab pada masa ni ramai. Pada masa ni orang beliau-liau juta di pada masa. Dunia ku sekali denganmu. Dunia ku duduk denganmu. Dunia semaya di belakangmu. Dunia ku boleh dekatmu. Tapi aku bimbang tak kalau bakit di pada masa ni. Aku carimu tak berjumpa di pada masa besok. Dia serabut takut tak berjumpa dengan Nabi. Siapa kuruh? Pas kita di hari ni dunia kita tak ada dengan Nabi. Hatta gapo dalam mimpi tak bisa mimpi Nabi. Pas satu lagi kita tak bisa serabut. Kita tak bisa bimbang. Aku ni di pada masa nak berjumpa kedah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biasa serabut kedah. Kita tak kalah bakit di pada masa ni. Allah, di mana Rasulullah? Di mana Nabi Allah? Di mana Habib Allah? Bimbang takut tak berjumpa dengan Nabi. Apabila kita tak berjumpa dengan Nabi, macam mana kita nak dapat pertolongan Nabi di pada masa besok? Lalu tu kata Nabi, "Wahai sahabat, wahai Sauban mutasabim." Seorang manusia akan sekali dengan siapa dia kasih. Jadi nak bagi tahu kata ni, ada seorang sahabat, dia siapa kuruh, serabut takut tak boleh jumpa dengan Nabi. Pak kita di hari ni tak bisa mikir takut tak boleh jumpa dengan Nabi. Duk mudah-mudah. Ha ni dia. Kamar dia seorang sahabat, dia bukan sekadar mikir takut tak jumpa dengan Nabi. Siapa dia kata, "Ya Rasulullah, aku ni macam mana ni nak dapat rapat dengan kau?" Ada seorang sahabat ni, Allahu Rabbi. Berasa faham tak kita rakyat ni? Faham tak? Ya kalau dengar tak faham je dua. Kalau tak benak bodoh dua tu. Rakyat mudah-mudah dah ni. Tak ada lurah-lurah ni. Ada seorang sahabat ni, Masya Allah. Dia ni orang Arab Badawi. Orang biasa. Bukan di kalangan orang alim super sahabat lain. Tapi keistimewaan dia gapo? Setiap kali dia jumpa Nabi, dia tanya Nabi sepatah, "Ya Rasulullah, mu nak makan apa gitu?" Ni keistimewaan dia. Setiap kali jumpa Nabi, "Ya Rasulullah, mu nak makan wah tama apa ni? Wah tama masak, wah tama putih, wah tama bobo masak. Royak aku nak pergi cari." Tu keistimewaan dia. Mak ya jumpa Nabi. Nabi raya, hari ni berasa lapar hok masak. Ya pergi cari utama masak. Wi Nabi makan. Ya jumpa Nabi. Ya Rasulullah, Rasulullah nak makan watama apa ni? Watama putih. Watama putih. Ya pergi cari Nabi makan. Maka tepat lebih betul mana? Pada masa Nabi kita kelik daripada haji wida. Nabi kelik tak kaki. Nabi kelik tak rak. Lepas pada haji.
Lalu tu Nabi masa dia kurang sihat, Nabi ingat ke seorang sahabat yang suka tanya Nabi nak makan apa, Nabi nak makan apa. Nabi ingat dia. Lalu tu Nabi suruh sahabat pergi panggil dia tu, mari jumpa dengan dia. Apabila sahabat pergi panggil dia tu, mari jumpa Nabi, Nabi ayat dia, hei seorang sahabat, Allah moga nak kali jumpa aku, mu tanya aku sama nak makan apa, nak makan apa. Lalu tu Nabi kata dia, aku nak wimu ayat. Ayat nama ya Rasulullah, mu nak gapo, mu ayat aku nak tolong berdoa kepada Allah. Mu nak gapo mu ayat. Mu nak apa perkara, nak gapo, aku nak tolong berdoa kepada Allah. Maka seorang sahabat tu kata, ya Rasulullah, aku nak sekarang ya. Gapo nak sekarang? Aku nak duduk dalam syurga sekali denganmu hari akhirat esok. Sekarang apa pada mada. Aku nak sekarang je. Tak ada nak banyak perkara. Dunia belah lah susah. Dunia belah lah keluarga kami Arab Badawi 200 rumah-rumah pun tak ada. Aku minta sekarang je. Apabila aku mati, aku nak masuk syurga kelingat engkau ya Rasulullah. Maka Nabi kata, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni dia ni. Dia minta nak ada syurga kelingat Nabi. Tu seorang sahabat. Tak ada lagi orang yang boleh rapat dengan Nabi, serta dengan Nabi, bersekali dengan Nabi. Siapa dia? Hak Nabi jamin tak sama dengan hak lain. Gapo dia? Gapo dia? Orang jaga anak yatim. Orang rajin kesejai, Nabi jamin syurga. Orang rajin buat amal, Nabi jamin syurga. Orang rajin semua, Nabi jamin syurga. Tapi orang yang Nabi jamin siapa rapat dengan dia, jari telunjuk dengan jari tengah ni, ialah kafilul yatim, orang jaga anak yatim. Ning mulia, ning lebihnya manusia dapat jaga anak yatim. Allahu Rabbi ya Karim. Ada satu kisah di dalam kitab Hilyatul Auliya, tak silap saya. Ada seorang manusia tu, dia ni sangat jahat. Jahat tak jahat dia ni. Apabila orang mati, lek malai gi gapo? Gi gali kubur curi kat kafe. Oh jahat benar tu. Orang lah ni cara kora, ya curi kerak. Ha ni cara kopo, curi kat kafe. Berat tu. Orang mati pak, yogi tengah malam gali kubur bekkan kafe gi jual. Ning punya jahat dia. Dia tak biasa semaya, tak biasa buat amal, tak biasa berzikir, tak biasa dia mengadap Allah Subhanahu wa taala. Ning seorang manusia, siapa orang le kampung tu benci belakang dia. Tak ada satu orang pun berkenal dia sebab dia orang jahat sungguh. Dia orang nak klaim, orang kedebel, tak heran orang. Tapi masya-Allah, seorang manusia ni, apabila dia tu nak mati, esok dia wafat, hari ni apabila dia nak mati, 3 amal dia buat. Allah Ta'ala tunjuk hidayah dia. Dia dalam rumah, tiba-tiba ada anak yatim lalu jalan. Ada budak anak yatim. Lalu tu seorang laki-laki ni, dia pun panggil, Marista, Marista. Bini dia dah kejut, dah berdebas ya. Harana sebelum pada ning dengan budak ya kok palong. Kok palo tapa macam-macam. Ya orang pasal nak lain. Tiba-tiba dia panggil, Marista, Marista. Balik bini dia tu berdebas ya li, nak buat gapo ni ke budak ni. Pak budak ni anak yatim. Tiba-tiba seorang laki-laki sana, tak kala budak tu mari anak yatim ni, pak budak tu siapa? Dia gosok pala. Terkejut bini dia. Dia gosok pala anak yatim. Apabila dia gosok pala anak yatim, dia kata nanti start dia nak, dia pergi dapur. Dia pergi dapur ambil roti sebutir. Ambil roti sebutir, dia suap kepada anak yatim. Hati dia. Dia gosok pala, ambil roti sebutir, suap ke anak yatim. So, apabila ni lek malam pula. Lek malam lepas pada isya, lek malam tu ni, bini dia dah dengar, dia perhati bunyi kung kung, gapo dia teriak. Orang jahat sana, orang yang deraka ke Allah teruk sana tu,
Lek malam tu duk teriak, ya Allah, ampunlah dosaku ya Allah. Ya Allah, maaflah kesilapanku ya Allah. Ya Allah, dulu ku tak padu anak yatim ya Allah. Ya Allah, dulu ku tak semaya ya Allah. Dosaku banyak hai Tuhan. Dosa mata, dosa telinga, dosa kaki, banyak dosaku ya Allah. Banyak dosa ya Allah. Banyak dosa. Teriak dia malam tu dua. Dan amalan yang tiga, Masya Allah, tok laki dia gerak bini dia maya subuh Jumaat pada pagi tu. Hak tak biasa semaya ya. Jatuh pagi tu dia gerak bini. Hei mama dia, bangun. Bangun apa ni? Bangun semaya subuh Jumaat. Apabila sudah semaya subuh siap, Masya Allah, malakul maut Israel mari ambil nyawa, mati lepas semaya. Mati lepas maya. Apabila mati, bini dia pun royak orang kampung. Hei ahli kampung, suami saya mati dah. Mati dah tok laki saya. Orang kampung tak usah kata nak bercara, tak usah kata nak maning semaya. Ya royak ke bini kata, mu ambillah mayat tok laki mu gi tahak luar kampung. Kau nak murid sungguh kali. Tak usah kata nak bercara, tak usah kata nak maning semaya. Siapa yang kata bini, hei bini bagi si mati, muaklah gena-gena ambil mayat tok laki mu gi tahak luar kampung. Bini dia pun tak ada arah, nak galah tak ada. Dia ambil pohon kayu. Dia ambil daun kayu supaya daun tamar tu. Dia tak mayat suami dia, dia pun heran. Heran nampak hinanya di sisi manusia. Dia pun heran mayat suami dia gitak di luar kampung. Apabila pergi sapa di luar kampung, bukan kampung tu dah, tiba-tibanya Masya Allah, Allah Ta'ala mimpi kepada seorang awliya illah, seorang waliullah. Dan seorang waliullah ni, orang kampung tu pakat dengar belakang dia kecek. Ha tu dia. Dia mimpi kan? Hei seorang waliullah, mungkin cara mayat dia tu. Sebab mati saning tu ialah mayat waliullah. Dia pun kita tengok, tiba-tiba dia kita tengok bini dia sore dia bercara, tak ada siapa yang padu ke mayat dia. Lalu tu waliullah ni pun pelak, dalam mimpi kata ni mayat waliullah, tiba-tiba orang kampung pakat tak padu, pakat tak bercara, aku mana ni? Lalu tu seorang wali tanya orang kampung, gana mu tak cara mayat ni? Gana mu tak semaya mayat dia? Gana suruh ditane dikubur luar pada kampung? Orang kampung royak, oh dia ni jahat, tak semaya, tak biasa mari masjid, dia wak nyanyi anak yatim, dia ni muhadik macam-macam. Lalu tu seorang wali bahasa pelik, dengar berita orang kampung royak, nampak berat juga. Dia pun tanya isteri dia, hei isteri, aku nak tanya suami kamu ni belum daripada dia mati tu, apa ratik berlaku dia? Apa ratik berlaku kepada suami kamu belum daripada mati? Lalu tu isteri dia pun royak, dia tahu gini, dia kata suami dia ni jahat sungguh, suami dia ni marah sungguh orang, suami dia ni orang jauh sungguh dulu dengan agama. Tapi Masya Allah, hari dia nak mati, aku dah perhati 3 amalan dia buat. Mana? Yang pertama, esok dia mati, hari ni dia sapu kepala anak yatim. Lepas tu dia ambil roti sekeping, dia makan ke anak yatim. Tu yang pertama. Dan yang kedua, pada malam tu dia teriak dengan Allah, minta Allah Ta'ala tu ampun segala dosa dia. Dan apa waktu subuh, dia ajakku, dia gerakku semaya subuh berjamaah. Tempat kita nak betul mana ni? Di dalam 3 amalan istimewa, salah satu daripadanya buat baik kepada anak yatim. Siapa akhir dia mati molek, husnul khatimah, Allahumma khtim lana bi husnul khatimah wa la takhtim alana ya Allah bi su'il khatimah. Orang yang dapat mati husnul khatimah, siapa dia? Ialah orang dapat jaga anak yatim. Masya Allah. Saya bahasa bertuah, berasa nasib baik, dan saya minta tolonglah adik-adik nah, adik-adik anak yatim, adik-adik nah, minta tolong kenal saya tu. Kenal tak?
anak yatim, minta tolong kenal saya atik. Kenal tak saya? Tak kenal? Minta tolong kenal saya. InsyaAllah ni. Minta tolong kenal saya. Sebab di dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Masya-Allah taala, di hari akhirat besok, di hari akhirat esok, orang yang berada di dalam syurga Allah, orang yang berada di dalam syurga, tiba-tiba dia cari sayang dia. Dia cari sayang dia tak berjumpa dalam syurga. Lalu tu dia tanya Allah, dia tanya malaikat, wahai malaikat, wahai Allah, mana sayangku seorang lagi ya Allah. Aku masuk dunia hari tu, aku sekali dengan dia, aku berserta dengan dia, aku sama-sama dengan dia, tapi kerana hari ni aku tak jumpa dia dalam syurga ya Allah. Lalu tu orang dalam syurga ni dia berdoa dengan Tuhan, dia minta pada malaikat, ya Allah, mung ambillah dia tu seorang kawanku ya Allah, bubuh dalam syurga kata ya Allah. Kalau tak ambil dia tu dalam syurga, aku duduk dalam syurga pun tak sempurna ya Allah. Haning nak kita khabar apa ni? Orang tak kalau masuk syurga ni, kalau dia berdoa dengan Tuhan, dia minta dengan Tuhan, maka kalau Allah Taala makbul, Allah Taala ambil orang dalam neraka pun dalam syurga. Allahu Rabbi ya Karim. Sabi, hei tuan-tuan, hei ibu bapa, ustaz-ustaz, tolong kenallah saya. Sekira di hari akhirat besok, kalau cari amal tak jumpa dalam syurga, kalau cari amal tak jumpa dalam syurga di hari akhirat besok, tuan-tuan duduk dalam syurga, tuan-tuan sedar duduk dalam syurga, duduk nikmati dalam syurga, duduk bahagia dalam syurga. Sekira kalau cari amal tak jumpa dalam syurga, tolong berdoalah dengan Tuhan, minta Allah Taala mengeluarkan saya daripada neraka insya-Allah ni. Tolong apa minta ni saya. Sahabat apa bahasa tua, gi ceramah situ ceramah sini, bertanding nara jalan segala lebih kurang ni. Hak amba paling berasa mujur nombor satu ialah minta wi pakat kena, sekira kalau tak jumpa amba dalam syurga pakat tolong doa wi kat amba. Hak inilah nombor satu yang saya nak. Pas hari ni istimewa, minta wi anak yatim tu kenal kata saya. Supaya muda, supaya mamaya, supaya ustaz, supaya dia jaga. Hak ni masya-Allah, fa ni kena menada. Nak apa lagi tu? Allahu Rabbi ya Karim. Hak ni masya-Allah. Misalnya di dalam ramai-ramai anak yatim yang kita pera, kalau nyogi mati, Allahu Rabbi, umur 12, umur 11, umur 10, nyogi mati seorang. Kita orang jaga anak yatim. Maka yang mati dalam hal keadaan dia tu anak yatim, kita duk jaga dia, anak yatim tu tolong cerak kita hari akhirat esok. Ni satu kelebihan yang kita dapat jaga anak yatim. Maka walaupun kita tak ada tempat, kita tak jaga sepenuh, kurang-kurang kita bantu tak apa dah. Apa yang anak yatim bantu, anak yatim perlu, kita beri. Jangan we ada dalam kampung kita anak yatim yang lapar, jangan we ada. Jangan we ada dalam kampung kita anak yatim yang tak ada baju nak pakai. Jangan we ada dalam kampung kita anak yatim yang teriak dengan kerana kesedihan ibu bapa dia tak ada. Allahu Rabbi ya Karim. Patut kena ada. Sebab itu betul wah masya-Allah orang dapat jaga anak yatim. Siapa Nabi penjamin kafilul yatim fil jannah kahataini. Rapat sepengah jari dua ni. Apa ayat tadi. Allahu Rabbi ya Karim. Sebab itulah ning lebih kurang bertuah dalam hidup kita apabila kita memelihara kepada anak yatim. Sebab itu we makanlah ke anak yatim. Jamun dia, we dia makan, we dia serenok dengan kita insya-Allah ni. Allah, nak habis apa setel sangat. Tapi bahasa kedekut ni kedekut sungguh. Gerar ni. Kau bahasa kedekut dulu. Tua dah, umur banyak dah, kulit kecut dah, nyawa tu sebelah dah hidup. Lek kanan tu ketak lama dah. Ejah penuh tu. Tu dia ni, tu sebelah dah nyawa. Tua kecut, gigi cabut, rambut pun terlucuk dah, bubuh pun kepala. Minta maaf betul doa anu. Tua duit banyak, harta banyak, siapa masa dah mau nak bantu anak yatim.
Bagilah harta kita 3 beriyah Pama kata tadi. Kalau kita nak banding dengan sahabat dulu, Allah Ta'ala banding. Abu Bakar ni semua harta dia kerak di jalan Allah. Siapa Nabi kata, wahai Abu Bakar, mu kerak harta mu jalan Allah habis, mu tinggal nama. Abu Bakar jawab, aku tinggal 2 lagi. Gapo 2? Satu Allah, yang kedua Rasul. Aku tinggal Allah, aku tinggal Rasul. Tak sesak dalam hidup aku. Di hari ni kita bimbing anak dunia. Bimbing anak dunia. Takut tua nak makan tak ada. Takut tua nak susah. Allahu Rabbi. Orang yang jaga anak yatim, harta dia habis anak yatim, Allah Ta'ala tahu susah cerak dunia. Jamin ni. Panah dah ni. Ini dia jamin. Orang bercara anak yatim, orang yang kerak di jalan Allah, Allah Ta'ala tahu nyanyi cerak dunia. Akhirat tak nak berkecek. Saya nak tanya satu soalan. Serga ni Tuhan saya dah serga. Tuhan saya dah serga dia ni. Saya ke tak saya? Saya ke tak saya? Dia tak suka dunia. Dunia ni Allah Ta'ala tak nak saya apa ni. Sampai hancur dunia ni. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ni dia ni hancur dunia ni. Sampai dunia Allah Ta'ala tak pilih orang. Innallaha yu'ti dunya liman yuhibbu wa man la yuhibbu wa la yu'ti al-akhirata illa liman yuhibbu atau kama qala. Dunia ni Allah Ta'ala tak pilih orang. Tapi serga ni Allah Ta'ala nak bubuh sore-sore masuk serga. Oh, dia pilih. Dia tak ada buh rata ikut siapa sewai tu dah ni. Dia pilih sore, kerau lepas kerau, lepas kerau berair lagi. Nak buh orang molek sungguh dalam serga. Akan tetapi Allah Ta'ala dia tak sayang serga dia bagi orang yang tak sayang. Allah Ta'ala ni dia tak sayang serga dia. Dia tak sayang serga dia bagi siapa dia yang tak sayang nak kerak bantu anak yatim. Siapa dia yang tak sayang anak yatim, Allah Ta'ala pun tak sayang serga nak buat itu. Jamin, percayalah benda ni. Dia tu duit dia tak sayang, harta dia tak sayang, tenaga dia tak sayang, rang dia tak sayang. Dia gerbes sungguh-sungguh demi anak yatim. Apabila dia tak sayang gapo dengan anak yatim, Allah Ta'ala pun tak sayang nama dia pun dalam syurga akhirat esok. Allahu Rabbi ya Karim. Buat baiklah dengan anak yatim. Allah, Masya Allah. Kita jumpa Allah tak ada pisik kau sahabat siap lah. We ada lah hak pisik sekarang bantu anak yatim. Lebih lagi orang hak tewi kayu-kayu. Pas kayu-kayu saja ni. Kayu tu. Kayu aja ni. Jangan saya. Nak ayat dah. Orang yang Allah Ta'ala wi kayu ni gapo tujuan? Orang yang Allah Ta'ala wi kayu ni, Allah Ta'ala nak buat kita masuk syurga ki kayu. Kalau kita kaya tak nak cara, kita akan masuk dengan kokih kaya juga. Ya mudah ialah tu. Supaya alim Allah Ta'ala berserga dia sebab ilmu. Tapi kalau dia duduk tak nak cara, jadi takabur, jadi macam-macam, masuk dengan kau pokok ilmu juga. Wal'iyazabillah. Orang kedebel Allah Ta'ala wi pangkat jadi tok ni. Kalau dia perintah pimpin rakyat kena cara, dia masuk serga ke dalam kepimpinan dia. Kalau dia pimpin tak kena cara, maka masuk dengan kau ke jadi kedebel dia tu lah. Wal'iyazabillah. Ni kedah Allah Ta'ala buat. Tengok korun kaya tapi kaya tak nak cara dengan kau. Fir'aun kedebel tapi kedebel tak nak cara dengan kau. Ni dia sahabat, kita gunalah harta yang Allah Ta'ala wi kita bantu agama Allah. Bantu agama Allah. Insya-Allah ni. Insya-Allah ni. Insya-Allah tak sungguh ni. Insya-Allah ni. Allah, amo ni semangat sungguh hari ni. Berasa pelik dah amo mengajar hari ni. Berasa pelik dah. Kita dia mengajar kalau tak makan air lagi tak ada. Hari ni tak nak makan gagah pelik ni. Tak boleh. Tak nak makan tak lambuh lagi, tak boleh. Tengok anak yatim ku kerja hari ni. Sorok serak semalam serak benar sorok. Hari ni pada tapi gagah alhamdulillah. Hari ni tak makan lagi hari ni. Allahu Rabbi. Setiap kali mengajar kalau tak makan air lagi tak ada. Kadang ada 3 botol juga mau tak kamu. Tu dia. Tapi hari ni tengok muka anak yatim ku kenyih lalu.
Allahu Rabbi ya Karim, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Itulah di antara ni. Kemudian sebagai kesimpulan untuk kita pada pagi yang mulia ini, mudah-mudahan amanah sudah dengan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata dalam hadis pendek ya. Nabi kata, "Idza aradallahu bi 'abdin khaira ista'malah atau kama qala." Allah, mengapalah hadis ni pandai ya. Nabi kata, "Idza aradallahu bi 'abdin khaira." Apabila kehendak oleh Allah, apabila Allah Taala nak, apabila Allah Taala kehendak bi 'abdin dengan seorang hamba, apabila Allah Taala nak, apabila Allah Taala kehendak dengan seorang hamba ni khairan, akan kebaikan, maka banyak ulama tafsir, maka salah satu ulama tafsir ni dikarenakan khairan kebaikan di sini Allah Taala nak ambil dia bos syurga. Mana-mana hamba, mana-mana manusia, kalau Tuhan nak bos syurga ni ya ada tanda, ada alamat, ada dalil, ada percemeh, ada tempat cer dia. Kita ramai-ramai hari ni nak syurga belaka ni, tak ada siapa suruh habuk pun nak dengan kau. Doa siang malam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Semua kita nak syurga. Allahumma ja'alna min ahlil jannah, Allahumma adkhilnal jannah. Semua kita nak syurga. Akan tetapi orang yang nak jadi ahli syurga ni dia ada tanda dia. Mana tanda? Tanda duk mana ahli syurga ni? Duk dahi, duk kaki, duk tangan, duk mana ni? Tanda ahli syurga ni ista'malah, Allah Ta'ala guna dia. Orang yang Allah Ta'ala nak pilih jadi ahli syurga ni, Allah Ta'ala guna dia, Allah Ta'ala cari dia, Allah Ta'ala nak dia. Guna gapo? Kalau orang kaya, Allah Ta'ala guna harta dia di jalan Allah. Kalau orang kaya ya Allah Ta'ala tak sebut syurga ni, tak usah kata banyak, 20 kau lagi tak tambah duit dia. Sampai fuck the cook tu beringat lagi. Duk saya nak sedekah, bukan gapo tu, Allah Ta'ala tambah duitmu. Bukan sekadar tambah duit, Allah Ta'ala tambah dalam syurga mu hari akhirat esok. Orang yang Allah Ta'ala nak bersyurga ni, Allah Ta'ala guna dia. Mata dia Tuhan guna. Guna pertama, tengok anak yatim. Kau dia perhati dengan anak yatim. Orang yang Allah Ta'ala nak bersyurga, tangan dia Tuhan guna. Gapo? Dia gosok kepala anak yatim. Tangan dia tu Tuhan nak, dia gosok kepala anak yatim. Orang yang Allah Ta'ala nak bersyurga, kaki dia Tuhan nak. Balah mana kaki dia? Kaki dia duk gi mari dia bercara anak yatim. Lepas tu kaki dia pula rajin pergi masjid. Sampai orang yang Tuhan tak ambuh kaki dia ni. Orang yang kaki tak boleh jakah masuk syurga, dalil di dunia kaki dia tak sapa saja. Jadi payah sapa, jadi amal apa yang tahu. Jadi amal apa kaki. Itulah benar sapa. Benar siapa? Kedate istiqamah 4 kali hari. Benar siapa? Bukit siapa? Kedate siapa? Tapi ganap sejai tak siapa. Tu kaki amal pak. Tu lah amal pak biar pergi sejai. Ada setengah demo ni. Pergi sejai seminggu sekali hari Jumaat. Nyanyi. Pergi pula lewat tebah-tebah tak ada dengar. Ada setengah setahun sekali hari raya pergi sejai. Nyanyi. Ada juga ya pergi sejak sekali ya sama hidup. Bila pergi apa pergi sejak. Tu pun pakai pergi sendiri dia mau usang. Dia duduk depan lakah toto email lah tu. Tu pun pakai pergi semaya pergi tidur tengah bahaya. Dia dah tidur. Dengan bata, ada dengan katil, dengan selimut ada siap. Dia jadi siapa setara tu gapo tu. Allah Ta'ala tambah boh dari syurga wala iyazabillah. Pas kita dia mati, Allah. Dunia terlucu be. Sup nama dia macam gigi pelang dia macam dia mati. Je tak nak kecek, cicing tak nak kecek, bining med dia mau cerak. Hana gi kali kita le kubur ni, pahala yang kita buat baik anak yatim ni. Pas kita dia mati, walaupun nama kita dulu panggil toke nyoh, toke berah, toke sekerak, toke tu, toke ning, dia mati mak dia mau berhenti tak panggil dah nama tu.
Dalil pi mayat. Amo tak bisa dengar lagi orang mayat lah ni. Usolli ala hazal toke berahada. Ada. Usolli ala hazal toke sekerak. Ada. Mayat habis. Usolli ala hazal mayyit. Mayat-mayat yang paling mudah dalam dunia. Usolli mayyiti mayyito. Dua orang mati boleh kita teberah dengan telur, setu dengan teo, nak klik rumah kereta. Oh labo. Kalau tak pandai bodoh ke bro. Tengok keju. Dari mana? Allah Rabbi ya Karim. Ni dia. Nampak ni. Tak lagi ni. Nampak ni. Peka-peka apa ni? Ya ni. Nak mungkin. Kamar dia ni. Apa sungguh ni? Sebut mayat apa tu? Maka pada dah tu. Jadi mana kata, marilah kita bersama-sama kita berdoa kepada Allah. Ni. Tangi pula. Ni. Apa juga ni? Bismillah. Tu dia. Tu mayat dah. Mayat. Semua ayat apa tu? Kamar dia ni, kita ni bersyukurlah dengan Allah. Kerana kita ramai-ramai ni. Kita ramai-ramai ni ada tekek serga belaka dah. Alhamdulillah. Kita ada tekek serga. Mana tekek serga? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ning tekek serga. Tapi so lagi ada tekek dah serga. Tapi kalau tak ada orang heret pergi sapa serga, takut tak sapa juga. Ada tekek tapi kita anai. Tak apa juga. Pasal apa nak heret kita pergi serga? Salah satu daripadanya anak yatim. Dia lah nak heret kita pergi surga esok. Maka mudah-mudahan dengan pagi yang mulia ini kita dapat berkat bersama, dapat fikir bersama, dapat fikir bersama. Mudah-mudahan lepas pada ni aku nak ambil boh dalam otak suku. Lepas pada ni aku nak mikir suku, nak boh. Ibarat kalau mengajar buat tarang suku. Le otak nak bosa gapo? Aku nak mikir dah nak buat macam mana ke anak yatim. Kena boh dosa dalam otak itu. Belum pada ni tak mikir langsung, ni nak mikir dah. Nak buat satu benda untuk anak yatim, insya-Allah ni. Maka sekat tu sajalah. Sekira di dalam pemberian saya ni ada tersilap, ada tersalah, ada tersinggung sikit sebanyak, harap minta maaf banyak. Nah, kerana saya ni bukan dia ahli ceramah, bukan ahli ilmu dak, cuma kecek sikit-sikit tu boleh lah. Sementara peteluh masa boleh lah. Sebab tu ada silap salah, harap minta maaf banyak. Dan saya terima kasih kepada mudir sekolah, kepada mama kita, kepada ustaz-ustaz, murabbi-murabbiyah, kepada cikgu-cikgu, kepada para-para yang mana hadir pada hari ini untuk kita mensempurnakan Maulidur Rasul, munasabah Nabi kita Pak anak yatim dan ramai anak yatim hari ini, alhamdulillah. Dan mudah-mudahan hak mana kita mai hari ini dalam majlis yang begitu mulia ni, kita dapat ampun daripada Allah, insya-Allah, amin, insya-Allah ni, dan dapat redha Allah belaka, insya-Allah, amin. Itulah mudah-mudahannya. Maka hamba tak panjangkan kalam. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وأنقذتنا وفرجت عنا لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالقرآن اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين
واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين اللهم اجعل في آخر كلامنا من الدنيا من قول لا إله إلا الله اللهم أظلنا تحت ظل العرش يوم القيامة اللهم ثبت أقدامنا على الصراط اللهم اجعلنا من أهل الجنة اللهم اجعلنا من أهل الجنة ولا تجعلنا من أهل النار اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها وأولها وآخرها وعلانيتها وسرها ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم من تقبل يا كريم